Tuan-tuan dan puan, tajuk hari ini Haji Mabrur. Siapa yang dapat Haji Mabrur, ada hadis ya, tidak ada balasan melainkan syurga. Betul tak? Semua setuju tu. Tidak ada balasan melainkan syurga. Bila saya balik, saya tulis buku untuk menggerakkan orang. Jangan takut pergi haji. Mari kita pergi. Itu yang ditulis dalam Travelog Haji Mengubah Sempadan Iman. Ramailah yang baca. Nak pergi haji, memang orang suruh baca buku Prof. Kamil. Baca buku Travelog Haji. Dia motivasi. Astaghfirullahaladzim. 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 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allah wahdahu la syarika lah, Muhammad abduhu wa rasuluh, tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansur. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon keampunan daripada-Mu ya Allah. Kami mohon kerahmatan-Mu ya Allah. Kami mohon taufik dan hidayah-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang ibu bapa kami, dosa-dosa kaum keluarga kami, dosa-dosa guru-guru kami, dosa-dosa kaum muslimin dan muslimat ya Allah. Permudahkanlah kehidupan kami di dunia dan akhirat ya Allah. Jadikanlah kami manusia yang sentiasa bersyukur kepada-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau lindungilah kami daripada segala wabak penyakit ya Allah, terutamanya coronavirus yang sedang melanda dunia pada hari ini ya Allah. Kau sembuhkanlah mereka yang sudah terkena virus ini ya Allah. Kami memohon kepada-Mu kerana Engkaulah yang telah menciptakan kami. Engkaulah yang maha berkuasa, Engkaulah yang maha pengasih, dan Engkaulah yang maha penyayang. Engkaulah yang satu-satunya yang kami sembah, yang kami minta pertolongan ya Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amin amin rabbana. Astaghfirullahalazim. Alhamdulillah, saya mengucapkan syukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurnianya dapat datang ke sini. Saya rasa-rasa macam pernah datang, rasa-rasa 10 tahun, 11 tahun yang lepas. Tuan-tuan dan puan-puan, kita masa singkat 30-40 minit je yang ada. Jadi tajuk yang diberi pada saya Haji Mabrur. Ini topik yang saya suka lah. Tuan-tuan dan puan-puan, saya dululah takut nak pergi haji. Tak nak pergi, tak ada cita-cita langsung. Tapi saya nak ringkaskan bab itu. Tergerak hati nak pergi, diringkaskan cerita yang itu. Saya pergi dengan isteri saya. Balik tu terus daftar pula. Daripada tak nak pergi, takut nak pergi, ialah cerita dalam buku Mastika dulu kan, majalah Mastika macam-macam, orang tak nampak Kaabah lah, orang sesat lah, macam-macam cerita bab haji ni. Jadi semua benda-benda perkara tersebut, dan tambah-tambah lagi kita rasa kita banyak dosa, takut Allah tak terima kita. Jadi tuan-tuan, saya pergi umur 40 tahun, 40-41 tahun begitu. Sekarang dah dekat 60 dah. Bermakna dah lebih kurang 20 tahun lah dah pergi. Balik saja daripada Madinah, terus saya tulis buku. Berdoa di Mekah. Bila dah selesai haji tu, ya Allah ya Tuanku, izinkanlah aku untuk menulis buku. Bukan aku nak riak, bukan aku nak takbur, bukan aku nak sombong, tetapi aku nak ceritakan tentang kebesaran-Mu. Pasal apa duduk sana tu menangis saja, air mata tu mudah je jatuh, minta ampun dengan Allah dan sebagainya lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya pun balik, siap dalam masa 2 bulan buku diterbitkan. Tajuk dia ramai orang tahulah, saya dikenali kerana buku tersebut. Tajuknya Travelog Haji Mengubah Sempadan Iman. Kini telah dibaca lebih 1 juta orang. Lebih 1 juta orang dah baca. Dan alhamdulillah, ramai yang baca buku tu jadi asbab ya.
nak pergi haji. Daripada takut, jadi terbuka pintu hati nak pergi haji. Kerana apa? Dia kata profesor ni teruk pada aku. Dia okey lagi orang yang baca tu. Kerana apa? Saya tak pandai baca Quran. Saya hanya baca Quran, belajar Quran balik ketika usia saya 38, 39. Nak pergi haji tu saya kata, kalau aku pergi haji, aku nak salah satu benda yang aku nak buat, aku nak baca Quran. Dan kerana tak pandai baca Quran, saya kena belajar. Tuan-tuan, belajar. Cerita tu masuk TV lah. Dan dalam masa berapa bulan, dalam masa sebulan saya habis Qiraati 1 sampai Qiraati 6 mengenal huruf. Daripada tak kenal huruf jadi mengenal huruf. Semangat tu. Kemudian sebelum berangkat ke Tanah Suci, habis juzuk 9, duduk di Mekah, khatam buat pertama kali. Duduk di Madinah 8 hari, habis terjemahan. Daripada muka surat 1 sampai berapa surat lah. Habis baca terjemahan. Barulah saya tahu baca-baca Quran ni dia pusing-pusing kot sama je. Allah kata apa? Mu ni banyak dosa. Minta ampun dengan aku ampunkan di kau. Mu ni ingat aku masa susah je. Masa senang mu lupa aku. Banyak kali macam tu lah dia punya tu. Dia punya akhir-akhirnya jadi macam tu. Kita ni tak percaya pada Allah. Maksudnya tak yakin bahawa Allah ni Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tapi itulah yang saya temui dalam menunaikan fardu haji. Jadi bila saya balik, saya tulis buku tu agak emosi sikit lah, penuh perasaan dan dibaca ramai orang. Tuan-tuan dan puan-puan, saya pernah kata pada adik saya yang ikut saya pergi ke sana, satu hari nanti abang nak mari duduk di Mekah ataupun Madinah, tak kisah. Bila Sofia, anak saya bongsu, umur 20 tahun. Saya kata masa tu dia baru umur berapa, 5-6 tahun begitu. Kerana apa umur 20 tahun, saya fikir anak saya masuk universiti, saya boleh pergi anak bongsu. 4 tahun kemudian, tak payah tunggu lama, saya dapat tawaran untuk bekerja di Universiti Taibah Madinah. Allahu Akbar. Saya berhenti UiTM. Masa tu sebelum tu saya pengarah UiTM Johor. Berhenti, bersara awan, naik kapal terbang, terus pergi ke Madinah. Rumah saya di Jabal Uhud. Tuan-tuan, siapa pernah pergi haji tahu kan? Jabal Uhud, kawasan bandaran tu, keluar daripada rumah saya nampak Masjid Nabawi. Tapi tak pernah berjalan kaki lah, pakai kereta lah kalau nak pergi. Saya ingat saya nak mati di Madinah, nak dikebumikan di perkuburan Baqi'. Begitu cerita-cerita saya. Habis rumah kat sini saya jual semua, adalah tinggal satu untuk anak-anak. Tuan-tuan, 3 tahun duduk di sana, dia tukar sukatan mata pelajaran apa ni, daripada pengantar bahasa Inggeris kepada bahasa Arab. Saya tak pandai bahasa Arab. Mengajar accounting, bukan agama mengajar accounting. Saya profesor perakaunan. Jadi bahasa Arab pandai sikit-sikit. Alatur, jalan straight. Sampai dekat rumah, kif, berhenti. Boleh. Kalau dalam kereta dengan pemandu teksi, boleh sembang. Anak hantar Maulid Madinah. Apa makna tu? Tuan lahir di Madinah. Dia pun kata ya, alhamdulillah. Itu je lah yang pandainya. Alatur, Suk Mandarin, Al-Bait. Rumah saya dekat Suk Mandarin, Pasar Mandarin. Jadi tuan-tuan dan perempuan, tukar bahasa, saya kena balik. Bila kena balik, Allah sedihnya tuan-tuan dan perempuan, Masya Allah, Subhanallah. Universiti Kuala Lumpur offer saya kerja. Dia kata, Prof, buatlah kerja yang Prof buat selama ini, berjumpa dengan masyarakat bawah Universiti Kuala Lumpur. Alhamdulillah. Jadi lepas balik bekerja dengan UniKL, program saya 35, 40 bulan setiap bulan. Dan syarat nak jemput saya, pertama, jangan bayar saya tak ambil duit. Saya seronok datang. Tuan-tuan jemput hari ni, alhamdulillah. Memang saya tak ambil duit. Jadi masa COVID-19,
Tak adalah kesan untuk saya. Orang tak jemput ke memang tak ada ke, saya makin kaya lah. Sebab tak ada belanja. Kalau tidak, saya belanja sendiri untuk pergi satu Malaysia ni. Okey, macam mana cara saya membiayai saya punya pergerakan? Saya cari duit lah. Macam mana cari duit? Saya tulis buku, banyak buku-buku saya laku, best seller. Royalty saya 200,000, 100,000 sebulan setahun. Itu duit saya pulangkan balik kepada masyarakat, InsyaAllah. Sampai sekarang pun okey, Alhamdulillah. Boleh seronok. Baik, dah pengenalan ya. Tuan-tuan dan puan-puan, tajuk hari ini Haji Mabrur. Siapa yang dapat Haji Mabrur, ada hadis ya, tidak ada balasan melainkan syurga. Betul tak? Semua setuju tu. Tidak ada balasan melainkan syurga. Bila saya balik, saya tulis buku untuk menggerakkan orang. Jangan takut pergi haji. Mari kita pergi. Itu yang ditulis dalam Travelog Haji Mengubah Sempadan Iman. Ramailah yang baca. Nak pergi haji, memang orang suruh baca buku Prof. Kamil. Baca buku Travelog Haji. Dia motivasi. Dan pada duduk saya pula dijemput ke merata-rata untuk berceramah. Tiba-tiba saya pun fikir, orang pergi haji tiap-tiap tahun 30,000 tuan. Orang pergi umrah 200,000 daripada Malaysia tiap-tiap tahun. Mana pergi tok haji ni? Mana yang kaki umrah ni masjid tak penuh-penuh lagi sampai sekarang? Mana dia ni? Tapi saya tak ada jawapan. Saya duduk perhati je kan. Sepatutnya tok haji ni tak tinggal masjid, tak tinggal surau. Kenapa? Minta maaf saya bangun Hari ni aku tak nak jadi imam, aku nak suruh para sahabat jadi imam. Aku nak pergi cari rumah-rumah di sekitar ini yang tak datang solat berjemaah di masjid, aku nak bakar rumah dia. Takkan tok haji nak kena bakar? Nak tahu tengok dia semangat dah tu. Nak tahu orang tu beriman ataupun munafik, kau tengok dia solat isyak, tengok solat subuh kat mana. Hadis kan? Percaya tak pada hadis? Saya percaya. Tak nak saya tinggal solat berjemaah ni. Anak-anak lelaki saya semua tak tinggal solat berjemaah. Depan saya lah, belakang tak tahu lah. Memang saya paksa. Bila tu? Sejak pergi haji ya. Baik tuan-tuan. Jadi saya pun heran. Pasal apa tu haji tak datang ke masjid? Saya tak dapat jawapan. Sehinggalah saya pergi ke Madinah. Mula-mula tu pergi sebagai jemaah haji. Kemudian bila pergi duduk Madinah, saya tengok macam mana orang Malaysia menunaikan fardu haji. Sebab sebagai penduduk Madinah, barulah saya nampak macam mana pergerakan orang pergi menunaikan haji. Dan barulah saya faham sikit. Saya tulis buku Nota dari Madinah. Lepas balik daripada Madinah, lebih dalam lagi saya melihat. Sebab apa? Tuan-tuan dan puan-puan, rumah saya di Jabal Uhud, tiap-tiap malam orang Malaysia datang ke rumah saya. Saya tak kenal. 90% saya tak kenal. Mereka peminat saya lah tu, kira-kira macam tu. Mereka ini pembaca buku Travelog Haji. Bila pergi ke Madinah, nak pergi rumah Prof. Kamil. Saya pun main masuk surat khabar, masuk dalam mana-mana penulisan, siapa nak datang ke rumah saya, ini nombor telefon. Tiap-tiap malam saya pergi ambil orang di parking nombor 11. Kalau Madinah, tuan-tuan tahu parking nombor 11 belakang tu, saya akan bawa pergi ke rumah lepas isyak. Bini saya, isteri saya cakap, dah sampai tuan-tuan, duduk dulu ya, saya nak masuk ke dapur nak masak. Bini saya masak nasi Arab tiap-tiap malam. Nak jamu tetamu tiap-tiap malam kalau tetamu datang. Dia masak 40 minit nasi Arab. Pandai isteri saya. Dia pun tulis buku banyak. Nasi Gidra, nasi kapsah mandi itu biasalah. Gidra, Ozi. Jadi sementara menunggu nasi masak,
kena dengar dulu tazkirah daripada saya. Siapa suruh datang rumah saya? Dan soalan saya yang pertamanya, yang saya tanya, tuan-tuan datang menunaikan fardu haji ni, datang menunaikan umrah ni, tuan-tuan nak apa? Cakap dengan saya, tuan-tuan nak apa? Dia datang rumah saya, kena jawab lah. Tak boleh kata apa lah. 4, 5, 6 orang duduk depan macam tu. Tuan nak apa? Cakap. Saya nak menunaikan rukun Islam. Jawapan standard. Baik, kalau tuan nak menunaikan rukun Islam, sekejap je. Datang, buat rukun dan wajib haji, selesailah. Apa yang tuan-tuan hendak, berakhir di Mekah ataupun berakhir di Madinah. Betul tak? Balik Malaysia tak ada apa dah lah. Dan itu yang tuan-tuan hendak. Faham tak maksud saya ya? Kalau nak menunaikan rukun Islam yang kelima, selesai di Mekah atau selesai di Madinah. Ya sebenarnya Mekah saja, dah selesai Mekah tu. Habis tak ada apa. Sebab itu orang yang menunaikan haji bila pergi ke Madinah, ramai yang tidur dalam bilik, tak pergi sembahyang ke Masjid Nabawi. Jangan duk bohong dengan saya. Pasal apa? Dia dah selesai dah ibadat haji dia. Nah, ini yang saya nampak. Orang lain tak boleh bohong. Saya duduk Madinah. Baik. Jadi saya kata kalau you nak menunaikan fardu haji, tak ada masalah. Ha? Selesai. Sebab tu kata tok-tok haji ramai tak pergi semayang ke masjid. Sebab dia dah selesai dah. Okeylah, saya tanya satu lagi soalan. Apa you dapat daripada ibadat haji? Yang semua orang tahu you dapat apa? Pandai jawab. Mabrur. Haji mabrur. Haji mabrur tidak ada balasan melainkan syurga. Semua setuju Haji mabrur tidak ada balasan melainkan syurga. Saya pun tanya lagi. Bila you tahu you dapat apa ni haji mabrur? Ini kat rumah saya lah, biasa saya bercakap ni. Bila you tahu you dapat haji mabrur? Bila saya balik, dia kata ada perubahan dalam diri. Baik, saya setuju. You sebelum ni tak pernah pergi ke masjid. Orang lelaki perempuan tak apa Orang perempuan tempat yang paling afdal untuk solat di mana? Mana tuan? Tolong jawab untuk perempuan. Ya? Rumah, salah. Dia pun jawab dalam emas ni, rumah. Salah. Tempat yang paling afdal bagi wanita untuk solat adalah dalam bilik tidur, bukan rumah. Kalau pergi hotel ada rumah tak? Tak ada. Bilik ada? Ada. Tempat yang paling afdal bagi wanita untuk solat adalah dalam bilik tidur. Tapi hadis tu tak habis lagi. Tapi kalau dia nak pergi ke masjid, jangan dihalang. Nampak tak istimewanya wanita? Beza dengan lelaki. Untuk saya lah. Baik tuan-tuan dan perempuan. Jadi saya kata pada yang lelaki tadi, bila you tahu dapat haji mabrur, katalah you balik daripada haji, dulu tak pergi semayang ke masjid, sekarang pergi 5 waktu. Orang kata apa? Tok Imam kata apa? Bilal kata apa? AJK Masjid kata apa? Dia kata apa? Prof Kamil, ya Allah, lepas balik pada haji tak pernah tinggal masjid. Haji mabrur dia. Orang kata, bukan kita kata, orang senyap-senyap belakang. Kalau orang tu haji balik, dia tak mari ke masjid, tak semayang ke masjid, orang kata, ya Allah, pergi haji pun serupa. Dalam hati orang mengata. Orang perempuan pula, ya Allah, dia ni pergi haji, aurat tak jaga juga. Orang kata dalam hati gitu. Saya tahulah pokok ni mengata orang cukup pandai. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Masya Allah, subhanallah, kita pun hari-hari datang semayang ke masjid, tiba-tiba lepas 5 tahun, kita bergaduh dengan isteri kita, kepala berserabut, apa ni, tak mari dah ke masjid.
5 tahun hari-hari pergi masjid, orang kata kita haji mabrur. Lepas 5 tahun balah dengan isteri kita, kita pun mari hewaya otak, kepala otak tak berserabut. Mabrur lagi tak? Ikut logik dulu. Mabrur ke tidak? Taklah, rumah nak kena bakar. Antara beriman dengan munafik subuh dengan isyak. Taklah bagi saya. Tapi itu kerja Allah. Allah nak bagi ya. Maknanya salah lah kalau setakat balik berubah tu berapa lama berubah. Yang itu yang berlaku ramai tu. Balik setahun 2 tahun okey, lepas 3 tahun tak berapa okey. Jawab betul-betul bila you tahu you dapat haji mabrur. Kita kena tahu yang tu dulu. Bila kita tahu dapat haji mabrur? Bila kita mati ya. Bila kita mati, haji mabrur tidak ada balasan melainkan syurga. Bermakna kita ini ahli syurga. Masuk saja dalam kubur, ya Allah luasnya kubur aku. Ahli syurga. Allah akan jaga kita. Menteri besar datang sini, you bagi red carpet kan? Kita bagi keistimewaan. Ini tetamu Allah dan yang Allah pilih kita dapat haji mabrur. Dia akan jaga kita lah. Masuk dalam kubur, ya Allah kubur kita luas. Ada cahaya terang benderang. Tidak gelap sebagaimana diceritakan. Dan sebab kita ahli syurga, Allah akan kata, "Kamil, bangkit terus masuk syurga tanpa dihisap." Tak, kita ahli syurga. Tuan-tuan, kita tak akan duduk lama dalam kubur. Pernah tak orang di Bandar Puchong ni yang kita kata dia dapat haji mabrur, dia masuk kubur meninggal terus bangkit? Ada tak? Nampak tak? Tak pernah. Tempat lain ada tak? Pernah berlaku tak? Orang jawab tak ada lah. Kat rumah saya macam tu, mana ada. Ini beza saya dengan tuan. Saya nampak. Sebab tu saya jadi penceramah, bukan wali. Tidak. Ada tu orang dalam hati, ya Allah dia ni benda tak munasabah. Kenapa tak munasabah? Rasulullah, Allah Subhanahu Wa Taala telah cerita dalam surah Kahfi. Kita baca surah Kahfi hari Jumaat tu. Allah dah cerita dalam surah Kahfi bagaimana 7 pemuda dengan seekor anjingnya telah ditidurkan dalam sebuah gua selama berapa? 300 tahun mengikut satu kiraan, 309 tahun mengikut satu kiraan yang lain. Tiba-tiba disedarkan. Bila disedarkan, masing-masing bertanya di antara satu sama lain. Berapa lama kita tidur? Salah seorangnya menjawab, setengah hari ataupun 1 hari. Tidur 300 tahun, bila terjaga, rasa macam setengah hari. Macam tu lah kita masuk kubur besok. Kalau kita ada syurga, pum masuk dalam kubur, dibangkitkan, terus masuk syurga. Macam semalam aku mati. Faham tak? Allah bagi gambaran tu. Bermakna tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita dapat haji mabrur, sebab kita tentu dah confirm dah ahli syurga, kita kena mempertahankan sifat ahli syurga daripada balik haji sampai kita mati. Inilah yang saya nak tulis ni. Jadi maknanya tuan, kalau pergi haji, balik, beritahu saya 5 perkara nak buat bila balik. Macam tu tanya ni dalam rumah saya lah, saya berani dah tanya macam tu sebab nak bagi makan lepas tu. Buat dalam masjid lari orang. Saya tanya dia, sebut dengan saya 5 perkara yang you nak buat bila balik. Dia pun jawab, 1, saya nak semayang. Selama ni you tak semayang ke? Semayang benda wajib. Tak usah cakap lah you nak semayang. You kena cakap, saya nak solat berjemaah di rumah Allah. Itu beza dia tu. Semayang 5 waktu, semua memang wajib. Kau tak buat, kau berdosa. Cakap lagi, apa lagi? 2, 3, tak boleh buat lah, tak boleh sebut. Pasal apa? Kita tak rancang apa yang kita nak buat bila balik. Itu isu dia. Bukan marah, nak bagi semangat orang nak pergi haji. Maknanya sebelum you pergi haji,
Fikir aku balik nanti aku kena mempertahankan sifat ahli syurga sampai kita mati. Saya tanya saya, apa dia saya nak buat? Saya kata saya nak solat berjemaah di rumah Allah. Saya tak nak tinggal dah. Saya nak bangun malam tiap-tiap malam. Pasal apa? Rasulullah SAW bersabda, dia kata apa? Allah SWT turun ke langit dunia pada 1/3 hujung malam yang tersisa, dan Allah bertanya kepada hamba-Nya, ada tak hamba-Ku yang nak berdoa, aku nak makbulkan doanya? Ada tak yang nak bertaubat, aku nak ampunkan dosanya? Ada tak yang nak meminta, aku nak bagi apa yang dia minta? Saya nak minta dengan Allah, ya Allah, biarlah aku dapat haji mabrur, ya Allah. Ya Allah, biarlah aku masuk syurga tanpa dihisap, ya Allah. Bangun malam, saya nak bangun malam. Saya nak baca Quran tiap-tiap hari. Saya nak puasa sunat. Puasa yang wajib Ramadan memang wajib, semua orang kena buat. Tak nak dah saya buat jahat, ya Allah. Dan saya telah berjanji dengan Allah, saya mewakafkan diri saya kepada masyarakat. Sebab itu saya datang, saya bercakap free ya. Ini janji saya pada Allah ni masa pergi haji, balik haji itu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita ada benda yang kita nak buat sehingga kita mati. Dah 20 tahun dah sejak saya pergi haji, dan Allah bagi tak mati-mati lagi lah. Dan Masya Allah, Subhanallah, Allahu Akbar, saya boleh bagi makan anak saya, isteri saya, boleh berjalan tiap-tiap tahun. Allah bagi rezeki. Banyak perkara yang Allah bagi, walaupun kita tak ambil duit dalam ni 30 program sehari. Saya membelanjakan hampir 20,000 sebulan untuk usaha dakwah ini, insya-Allah. Saya yakin dan percaya begitu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bila kita kata kita nak haji mabrur, kena fikirlah macam mana haji mabrur tu. Tidak ada balasan melainkan syurga. Saya tanya soalan lagi. Nampak dah tua, lelah dah. Terima kasih. Ni syarat nombor 3. Saya tak nak duit, tapi kena sediakan air. Setengah tempat dah lah bercakap free, air pun tak bagi. Ni terima kasih tuan. Saya tengok jam, ada sikit lagi masa. Kita berhenti untuk azan sekejap. Tak, saya musim ni kita berhenti, kita sembahyang teruslah. Kita sambung semula. Saya duduk sini je. Pagi semula, kita sambung semula. Banyak boleh cerita. Tuan-tuan, saya tanya jemaah haji tu yang datang rumah saya lah, tuan, berapa lama tuan akan hidup? Ataupun soalan tukar, bila tuan akan mati? Mana ada orang fikir pasal mati? Berapa ramai orang tak nak pergi haji, nak tunggu pencen? Ramai. Tengok siapa tunggu pencen, yang tahun lepas dia pencen, dia patut pergi haji, tak boleh pergi. Pasal apa? COVID-19. 2 tahun tak boleh pergi. Saya balik pada haji, tunggu daftar, tahun depan patut giliran saya pergi. Tahun ni lah. Tapi saya kata pada isteri saya, katanya tak boleh kot. Tapi saya berdoa pada Allah supaya saya nak pergi lagi, takut mati pula. Sebab apa? Rasulullah SAW bersabda, dia kata apa? Barang siapa yang memasuki Mekah untuk menunaikan haji atau umrah, dia jaga tingkah laku dia, jaga perangai dia, balik sesuci bayi. Apa maksud sesuci bayi? Tak ada dosa. Habis takkanlah kau nak buat dosa lagi, kau dah tak ada dosa. Cukuplah buat dosa. Tapi manusia ni dia memang biasa buat dosa. Saya pernah, Allahu Akbar, kenal Ustaz Fahmi Zamzam. Dia ulama Nusantara lah, meninggal pagi tadi ya. Saya pernah jemput dia masa saya jadi pengarah UiTM Johor untuk baca kitab 40 hadis akhir zaman. Saya telefon, saya bercakap sendiri, Tuan Guru, saya nak jemput sekian-sekian hari bulan ke UiTM Johor. Boleh ke tak boleh? Dan soalan yang kedua, saya nak tanya berapa bayaran. Dia jawab kat saya, orang tak bincang perkara macam tu, duit-duit ni. Allahu Akbar. Dia kata pada saya setuju nak datang, yang tu kita tak payah bincang. Bukan dia tak ambil, tapi terpulang lah, ikut kita lah.
Sekarang ni dakwah dah jadi industri. Kau tak bayar 1,000 tak datang, tak bayar 2,000 tak datang. Oh, dia kata apa, kita pun nak makan juga. Itulah saya kata, dakwah ini bukan satu kerjaya, dakwah ini merupakan satu tanggungjawab. Kerjaya dengan tanggungjawab lain. Habis nak makan macam mana? Engkau kena kerja lah. Dan saya kata, pendakwah tak apa, tak kerja pun. Tapi janganlah letak harga sampai gila-gila macam tu dibandingkan pula dengan artis. Artis kau boleh bayar 50,000, pasal apa pendakwah tak boleh dibayar macam banyak macam tu? Kalau nak buat sama dengan artis, silalah, tak apa. Dah benda ni saya tulis ni. Ini dah ujian pada kita. Saya kata, dia boleh lah, dia profesor gaji 20,000. Tak, saya kata, bukan masalah tu. Masalah saya dah berjanji dengan Allah, dan dalam Quran sebut kurang-kurang 13 kali, aku tidak mengharapkan upah dan balasan atas kerja-kerja dakwah ni. Para nabi dan para rasul cakap macam tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, masya-Allah, subhanallah, Allahu akbar. Dekat mana tadi? Saya dah tua dah. Okey. Masya-Allah, subhanallah. Dekat rumah saya tadi. Yang last kali saya tanya, bila berapa lama ni awak nak hidup ni? Umur berapa mati? Mana boleh jawab, tak jawab, tunduk belaka lah. Tuan-tuan, saya kata lah, saya tulis buku Meniti Masa Berbaki bab ini. Sekarang ni saya umur 57. Ayah saya meninggal 58. Kalaulah mati tu ikut genetik, ikut baka, saya dah setahun lagi. Tak takut ke saya? Ayah saya ada diabetes, ada kencing manis, darah tinggi, lemah jantung, semua ada. Saya pun sama. Baru tahun 2016 pakai stand. Satu 100% tersumbat, satu 92% tersumbat. Pakai stand, hidup lagi. Tapi kalau mati tu ikut ayah saya, setahun lagi ya. Ayah saya suka nasi dagang, saya suka nasi dagang. Makanan sama, genetik. Saya setahun lagi takutlah. Jadi orang tanya saya pasal apa, macam tak ambil duit ke apa ke, setahun lagi nak hidup, apa pun nak fikir apa. Baik. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat? Bila? Umur berapa? 63 tahun hijrah. Minta maaf lah saya duduk tunjuk-tunjuk kayu, bukan itu pasal siapa suruh duduk depan sangat. 63 kan? Itu tahun hijrah, tahun Masihi 60 lebih kurang. Kalaulah kita ambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda aras, saya ada 3 tahun lagi. Tak takut ke saya? Habis berapa ramai orang pergi haji umur 60 lebih? Kau tak fikir ke macam tu? Tapi kita bangsa Melayu, pertubuhan bangsa-bangsa bersatu telah buat kajian purata kematian bangsa Melayu, umur dia 70-72. Bermakna saya ada 12 tahun, 13 tahun lagi. 13 tahun lama ke sekejap tuan? Lama? Betul. Ada setengah tempat tu dia kata sekejap. Dia menipu ke tu. Kalaulah orang kata 12 tahun tu sekejap, 12 tahun lagi saya, betul, 12 tahun, 13 tahun lagi tu sekejap, tentulah masjid ni melempah ruah sampai ke luar. Orang akan kata, tak lama lagi aku nak mati. Takkan kau tak nak pergi masjid kalau kau fikir lagu tu. Tapi berapa ramai yang datang umur 60, tak datang 65, tak datang 70 pun ada yang tak datang. Masya Allah. Itu yang kita perhatikan kehidupan. Tetapi nanti tuan umur berapa? 48. Nanti tuan umur 70. Tuan ingat kata-kata saya pada hari ini. Tuan akan kata, ya Allah, Prof kami cerita pasal umur 70. Hari ni aku dah 70. Masa yang telah berlalu pantas. Masa yang nak dituju lambat. Sama lah dulu bila saya mula kerja, saya tak sangka saya akan pencen, saya akan bersara, saya akan pergi ke ni apa semua, tak sangka. Sekarang dah umur 57, dah nak bersara sekali lagi. Dulu masa mula-mula kerja, lambat 30 tahun ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita ada 3 pilihan untuk mati. Untuk kita fikir, bukan untuk mati, untuk kita fikir.
58 setahun lagi ikut ayah saya, ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 60, ada 3 tahun lagi, ikut orang ramai-ramai yang mati ada 12 tahun lagi. Nak pilih yang mana? Tuan nak pilih yang mana? Mata bulat tengok kat saya. Senyum dia. Ha? Nak pilih yang lama? Saya ajar tuan ikut Imam Ghazali. Imam Ghazali kata mereka yang bijaksana orang yang mengingati kematian. Jadi ambil apa ni dekat lah. Setahun lagi saya. Jadi dalam masa setahun ni apa yang saya nak buat? Tetapi tiap-tiap malam saya minta doa dengan Allah, ya Allah ya Tuhanku, tolonglah panjangkan usiaku ya Allah. Aku nak beramal ibadat kepadamu ya Allah. Bukan nak tengok anak besar, bukan nak tengok anak kerja, bukan. Supaya kita boleh melakukan sesuatu kebaikan. Baik tuan-tuan dan puan-puan, masya-Allah, subhanallah. Dalam Quran surah Yunus ayat 45 Allah kata apa? Besok apabila dibangkitkan di padang mahsyar, semua orang rasa dia macam seolah-olah tinggal di dunia 1 saat daripada siang hari. Dah masuk ke? Berapa minit lagi? 2 minit lagi. Saya laju sikit kita berhenti. Tuan-tuan, Allah kata 1 saat daripada siang hari. Pendeknya. Logik tak? Logik tak? Semua orang angguk. Pasal apa logik? Sebab ayat Quran. Cuba cerita pasal apa logik? Tak boleh cerita. Saya kata tak logik. Saya umur 57, you 48, mana 1 saatnya? Tapi sebab ayat Quran dia kena betul lah. Maka saya carilah, saya tulis buku kan, saya kena cari kenapa jadi macam ni. Maka bila kita baca, saya fahamlah. Katalah kita hidup 100 tahun, mati, masuk dalam kubur, dibangkitkan di padang mahsyar, timbang kiri dan kanan, last sekali ke mana kita? Last sekali ke mana kita? Syurga atau neraka? You nak pergi neraka, pergi, saya tak nak. Mana ada pilihan? Syurga je kita ni, yang ada dalam masjid ni syurga. Kalau ada sebesar zarah kebaikan sekalipun, kita akan masuk syurga insya-Allah. Yang neraka tu bagi orang lain lah. 79% penduduk dunia akan masuk neraka. Pasal apa? Mereka syirik dan menduakan Allah. Kita tak. InsyaAllah kita tak. Baik. Berapa lama akan hidup dalam syurga? Selama-lamanya. Baik, saya tak kata selama-lamanya. Kita kata kita mati je, kita akan duduk dalam syurga 100 tahun je. Hidup di dunia 100 tahun, hidup di syurga 100 tahun. Berapa nisbah dunia dan syurga? 1 nisbah 1. Sama banyak. Jadi kalau kita duduk kerja, tiba-tiba azan Zuhur bunyi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berhenti lagi semayang. Mu akan hidup di dunia 100 tahun, hidup di syurga 100 tahun, sama banyaklah. Jangan duduk gerebel sangat. Tapi kita kata hidup di syurga selama-lamanya. Saya naik hidup di syurga 300 tahun. Dunia 100 tahun. Berapa sekarang ni dunia dan syurga? 75%, 25%. Tapi kita kata hidup di syurga selama-lamanya. Naik 1000 tahun, naik 10,000 tahun, naik 1,000,000 tahun, naik puluh-puluh juta tahun. Bila kita bandingkan dunia dan syurga, dunia tu tak ada apa. Seolah-olah jadi kosong. Tapi tak boleh jadi kosong kerana kita kena hidup di dunia dulu baru masuk syurga. Sebab itu Allah bagi perbandingan macam tu. Tuan-tuan, terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kita jumpa lagi lain kali, sebab saya pun tak banyak berjalan sekarang ni. InsyaAllah untuk kali ini pun dah lama tak bagi kuliah ni. Ini yang nombor 3 lah untuk selepas pandemik ni. InsyaAllah lain kali jemput lagi saya datang, kita banyak buku-buku saya yang boleh diulas insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf bila suara tinggi dan sebagainya. Kita dengar azan insyaAllah. Assalamualaikum.